Hai, selamat datang ke SM Channel. Saya Cikgu Lim. Hari ini kita akan belajar tentang ayat aktif dan ayat pasif. Marilah kita melihat apakah perbezaan antara kedua-dua ayat ini. Ayat aktif dan ayat pasif mempunyai maksud yang sama, tetapi bentuk ayat adalah berbeza。主动句和被动句拥有同样的意思，但是句子中的结构不同。Ayat aktif merupakan ayat yang menekankan subjek, pembuat, dan kata kerja yang digunakan biasanya berawalan dengan men。主动句呢，强调的是主语，即是动作行为的发出者。句中通常有带前缀men的动词。Marilah kita melihat contoh ayat aktif. Contoh 1. Dr. Lee merawat luka di tangan pesakitnya. Ayat kedua. Bapa memandu kereta ke rumah nenek. Ayat yang ketiga. Seekor kucing mencari makanan di kebun seorang peladang. Dr. Lee. Bapa. Seekor kucing merupakan subjek. Jadi ayat aktif menekankan subjek sebagai unsur penerangan dan biasanya kata kerja yang digunakan dimulakan dengan men. Sekarang kita masuk kepada ayat pasif, 被动句。Ayat pasif merupakan ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek sebagai unsur yang diterangkan。被动句的动词以宾语为叙述对象。Ayat pasif terbahagi kepada 3 jenis. Jenis ayat pasif yang pertama ialah ayat pasif dengan kata ganti nama diri. Yang kedua ialah ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Ketiga ialah ayat pasif dengan kata bantu kena. Jenis ayat pasif yang pertama ialah ayat pasif dengan kata ganti nama diri. Biasanya ayat ini mengandungi kata ganti nama diri pertama dan kedua。此类型的句子通常会出现第一和第二人称代词。Contoh ayat. Baju itu saya cuci. Kerusi dan meja itu kami susun. Surat itu kamu tulis. Saya, kami, kamu merupakan kata ganti nama diri. Imbuhan di dan kata sendi nama oleh tidak boleh digunakan dalam ayat pasif diri pertama dan kedua. Jenis ayat pasif yang kedua ialah ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Imbuhan di dan diikuti dengan kata sendi nama oleh. Imbuhan kata kerja yang lain terdiri daripada ter, ber, dan ke-an. Contoh ayat. Gambar itu digantung oleh kakak. Kasut sekolah itu belum bercuci. Makanan kegemarannya telah tersedia. Imbuhan di dan diikuti dengan kata sendi nama oleh. Imbuhan ber dan ter telah digunakan dalam ayat ini. Jenis ayat pasif yang ketiga ialah
ayat pasif dengan kata bantu kena. Contoh ayat. Adik kena marah oleh ibunya kerana lambat pulang ke rumah. Aili kena tipu oleh perempuan itu. Beg itu kena curi. Jadi ketiga-tiga ayat ini telah menggunakan kata bantu kena. Marilah kita melihat perbezaan antara ayat aktif dan ayat pasif. Contoh ayat aktif. Ibu membeli perabot. Ibu merupakan subjek. Membeli kata kerja. Perabot objek. Ayat pasif. Perabot dibeli oleh ibu. Perabot objek. Dibeli kata kerja. Ibu subjek. Jadi perbezaan antara ayat aktif dan ayat pasif adalah dari segi susunan ayat. Kesalahan umum tata bahasa. Buku itu ditulis oleh saya. Ayat ini salah. Buku itu saya tulis. Ayat ini betul. Marilah kita lihat penjelasannya. Perkataan berimbuhan di dan kata sendi oleh tidak boleh digunakan dalam ayat pasif diri pertama dan kedua. Di 和 oleh 不能用在拥有第一人称和第二人称的句子中。Pinggan kotor itu saya sudah basuh. Ayat ini salah. Pinggan kotor itu sudah saya basuh. Ayat ini betul. Penjelasan. Perkataan lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti nama dengan kata kerja. 代名词和动词之间不能出现其他的字。Murid-murid, marilah kita menjalankan aktiviti pengukuhan untuk menguji kefahaman anda tentang kedua-dua jenis ayat ini. Soalan 1. Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Nenek menyapu sampah di halaman rumah. Jadi, apakah jawapan ayat pasif? Jawapannya ialah sampah di halaman rumah nenek sapu. Jawapan yang kedua ialah sampah di halaman rumah disapu oleh nenek. Soalan yang kedua. Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Jason ingin menyertai pertandingan melukis di Singapura. Jadi, apakah jawapan untuk ayat pasif? Jawapannya ialah pertandingan melukis di Singapura ingin disertai oleh Jason. Jadi, jawapan ini telah menggunakan ayat pasif jenis yang kedua, iaitu ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif di dan diikuti dengan kata sendi nama oleh. Soalan yang ketiga. Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Ibu menanak nasi untuk hidangan tengah hari. Jawapan untuk ayat pasif ialah nasi untuk hidangan tengah hari dinanak oleh ibu. Jadi, jawapan ini telah menggunakan jenis
ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif di dan diikuti dengan kata sendi nama oleh. Soalan keempat. Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Baju yang saya pakai ini dibeli oleh kakak. Jadi jawapan untuk ayat aktif ialah kakak membeli baju yang saya pakai ini. Kakak merupakan pembuat dalam ayat ini dan kata kerja telah menggunakan imbuhan mem. Soalan kelima. Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Motosikal Datuk telah dibaiki oleh pemuda itu. Jawapan ayat aktif ialah pemuda itu telah membaiki motosikal Datuk. Pemuda merupakan pembuat dalam ayat ini. Kata kerja yang berimbuhan mem telah digunakan dalam ayat ini. Soalan ke-6. Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Pasukan kuning telah kami kalahkan semalam. Jawapan ayat aktif ialah kami telah mengalahkan pasukan kuning semalam. Kami merupakan pembuat dalam ayat ini. Imbuhan men telah digunakan dalam ayat ini. Murid-murid, adakah anda telah memahami perbezaan antara ayat aktif dan ayat pasif? Marilah menjawab latihan pengukuhan untuk kedua-dua jenis ayat ini supaya dapat memperkukuhkan penguasaan anda. Ini merupakan latihan pengukuhan ayat pasif dan ayat aktif. Anda boleh mengimbas kod QR ini ataupun masukkan pautan yang diberikan untuk menjawab latihan ini. 同学们，这是主动句与被动句的练习。您可以扫描二维码或者是输入网址，以进入练习。Selamat berjumpa，下一堂课再见。